Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Lahad Datu dan Tawau merupakan bumi yang cukup subur di negeri Sabah. Justru kedua-dua daerah harus mempelbagaikan lagi tanaman bagi memberi manfaat kepada ekonomi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam titahnya menzahirkan rasa teruja apabila melihat sendiri keindahan pemandangan dan kepelbagaian tanaman di sepanjang jalan yang dilalui oleh baginda dalam kembara kenali Bonyo dari Tawau ke Lahad Datu. Generasi muda terutama pelajar harus menjalankan tanggungjawab mempertahankan nilai kemanusiaan yang ada dalam rukun negara demi keharmonian dan kesejahteraan rakyat serta negara pada masa depan. Justru menurut Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Melaka, Datuk Fairul Nizam Roslan, tanggungjawab tersebut perlu dipikul sebaik-baiknya oleh generasi muda kerana mereka akan mengambil alih tampuk kepimpinan sedia ada dan masa depan negara terletak di tangan mereka. Bercakap kepada pihak media selepas merasmikan pertandingan sketsa rukun negara peringkat negeri Melaka 2023, Datuk Fairul Nizam berkata, usaha yang lebih proaktif perlu dilaksanakan bagi meningkatkan lagi kefahaman dan penghayatan rukun negara dalam kalangan generasi muda di Malaysia menerusi pelbagai program dan aktiviti di pelbagai peringkat institusi termasuk di sekolah serta institusi pengajian tinggi. Malaysia akan bekerjasama dengan pakar sejarah dari China untuk mengumpul dan mendapatkan lebih banyak bahan sejarah mengenai Kedah Tua secara khususnya dan negara secara amnya. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agodanga berkata, sejarah mengenai Melayu lama telah dicatatkan dengan banyak oleh seorang tokoh Cina, Bunjangga Yijing, yang pernah menjejakkan kakinya di Lembah Bujang pada abad ke-7. Selain itu, Datuk Aaron Agodanga berkata, perkara tersebut berdasarkan kepada banyak bahan sejarah tanah Melayu yang perlu dikaji dan dipelajari daripada sumber di China. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan deria pendengaran anak anda. Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. Kapsul Masa. Pada 19 April 2013, Fadilatul Asyikh Salah bin Muhammad Abu Dair, Imam Masjidil Nabawi, Madinah, telah mengadakan kunjungan ke Malaysia. Bersempena kunjungan ini, pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib telah mengaturkan satu majlis makan malam bersama ahli-ahli jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan Ahli Ihwal Ugama Malaysia MKI bagi Ahli Ihwal Ugama Islam Malaysia, ahli-ahli Mawib dan ahli-ahli jawatankuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan di restoran makanan Arab Kampung Pandan, Kuala Lumpur. Pada majlis berkenaan, Fadilatul Asyikh Salah telah menzahirkan ucapan terima kasih atas sambutan mesra pihak kerajaan Malaysia sempena kunjungan beliau. Tambah beliau, Malaysia merupakan sebuah negara yang aman dan mempunyai rakyat yang hormat menghormati antara satu sama lain. Fadilatul Asyikh Salah turut menyentuh mengenai peranan ulama dan mufti bagi memastikan Islam sentiasa berada pada tahap kedudukan tertinggi. Sesungguhnya, kunjungan beliau ke Malaysia mampu meningkatkan lagi hubungan persahabatan Malaysia
dengan Arab Saudi. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Perbezaan pendapat yang dapat kita terima supaya keadaan masyarakat itu duduk dalam keadaan harmoni dan tidak ada pergaduhan, perbunuhan. Mungkin di Malaysia tidak ada perbunuhan kerana fanatik kepada satu-satu pandangan, tapi di setengah-setengah negara ada sampai begitu terlalu fanatik kepada pandangan seseorang guru mereka, maka mereka akan berbunuhan. Jadi itulah puan permulaan dahulu Syafiq yang boleh saya kongsikan. Jelaskan doktor, bagaimanakah hari ini Islam itu sendiri? Kosong 90. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Fadil Ustaz Furqan Abdullah yang merupakan eksekutif zakat PPZ Mawib. Saya kira ni benda yang kalau boleh kita katakan sepatutnya asas bagi seorang Muslim ni tentang adab ini. Dan kita pun dalam rukun negara kita, salah satu daripada rukun negara kita disebut sebagai kesopanan dan kesusilaan. Jadi kesopanan dan kesusilaan itulah sebenarnya adab. Sebagai seorang warga negara Malaysia, sebagai seorang Muslim, kita sepatutnya terdidik dengan mempamerkan dan menonjolkan adab-adab yang mulia. Dan ini juga adalah selari dengan apa yang disebut sebagai risalah Nabi SAW, yang mana Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis disebut innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak yang mulia. Maka di situ kalau kita lihat yang disebut oleh DJ Pian tadi, adab qabla al-ilm, adab sebelum berilmu, dan ini juga adalah selaras dengan pandangan-pandangan dan juga seruan-seruan oleh para ulama yang kita hormati, semisal Syekh Abdullah bin Al-Mubarak, Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak, di mana beliau kata, aku belajar ilmu selama 20 tahun tetapi aku belajar adab selama 30 tahun. Maksudnya belajar adab tu lebih berganda-ganda banyaknya tahunnya daripada belajar ilmu. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zara, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh. Kita berada di Aspirasi 10.1 dan bersiaran untuk edisi hari ini, hari Selasa pagi, 5 September 2023 bersamaan 19 Safar 1445 Hijriah. Syukur kita buka lagi lembaran untuk pertemuan di siaran kita ini untuk dapatkan perkongsian isian hati jiwa kita, kan? Terima kasih tim Warna Pagi, Pian dan juga Luke yang dah pertemukan anda untuk 4 jam yang lalu. Saya akan teruskan lagi siaran kita selama 3 jam pengisian kita. Jadi jangan ke mana-mana, okey? Yang berada dekat pejabat, yang berada di rumah, juga yang berada di setiap platform media sosial kita tu, teruskan bersama-sama untuk mendengar sebab kita nak berkongsi lagi pengisian yang terbaik kepada anda, okey? Yang paling utamanya, sekejap lagi kita ada rancangan syariah dan perundangan. Tonton di YouTube juga di Facebook sebab kita akan bersama mendengarkan perkongsian dari yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan apa pun jua di pagi ini, jom sama-sama terus kita pertingkatkan lagi daya usaha kita untuk buat yang lebih baik daripada hari-hari sebelum ni. Sebab tu pesan dari para asatizah, guru-guru kita, sesiapa yang menjadikan perkara-perkara sebelum ni sebagai pengajaran untuk dia, maka itulah penambahan kebaikan dalam hidup kita ini. InsyaAllah sentiasa perbetulkan lagi hidup ini untuk tingkatkan kualiti. Okey, jom kita nak buka tirai dengan hiburan kita pertama bersama dengan Datuk Jamal Abdillah. Lagunya Yang Memiliki. Teruskan bersama Radio IKIM.
Operator, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Driving, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih Operator. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad, tertakluk kepada permaran syarat. Melaka 89.5 Satu ummah. Kalau dalam bahasa sekarang, satu bangsa lah. Betul. Is a nation. Berbicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam ialah untuk menegakkan Turut membincangkan perhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Dan sekretariat itu setelah tertubuhnya JAKIM, JAKIM lah yang boleh buat, menahan lidah, menahan tangan daripada mengeluarkan fitnah dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan syariah dan perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lembah Kelab 91.5 FM. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersama untuk pertemuan di Aspirasi 101. Dan pagi ini kita nak teruskan lagi bol bicara kita bersama-sama rancangan syariah dan perundangan. Jom tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM, sebab kita sedang bersiaran langsung di situ. Kita juga boleh bersama-sama berinteraksi. Anda boleh hantarkan pertanyaan, soalan anda menerusi ke talian WhatsApp konti 0112900404. Juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen. Kita akan sama-sama berkongsi di situ, okey? Dan menerusi rancangan syariah dan perundangan pada kali ini, kita nak bersama-sama dengan tetamu kita. Alhamdulillah dapat lagi jadual kita pada hari ini bersama dengan yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, yang dah pun ada bersama kita di sini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah, biada batuk sikit-sikit ni lah. Kan harapnya semua baik-baik Prof. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Semoga diberikan kemudahan untuk Prof. InsyaAllah. Syafiq sihat? Seadanya. Macam biasa kan. Kita dapat lagi Prof pertemuan kita pada pagi ini, sebab bila cakap tentang rancangan syariah perundangan ni, kita semua nak ambil lagi apa intipati berkaitan dengan undang-undang perlembagaan. Baru ni kan kita bincang, minggu lepas kan, kita bincang berkaitan dengan kemerdekaan kan, dan juga bagaimana perlembagaan, akta-akta yang kita faham, yang semua rakyat Malaysia faham tentang adanya keharmonian dalam negara kita itu kan. Okey, baik, kita nak teruskan untuk minggu ini. Kita nak bincang agak topik yang kita rasa perlu diberikan lagi kefahaman berkaitan dengan isu apakah pemerintah Malaysia ini sekular. Jadi di awal ni Prof boleh tak maklumkan kepada kita apa pandangan Prof berkenaan isu ini dan apa asas perlembagaan persekutuan dalam perkara ini. Silakan Prof. Baik, terima kasih Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan penonton Radio IKIM, pertamanya saya nak ucap terima kasih lah, dan nak ambil kesempatan dalam ruangan ini nak memberi tahniah dan syabas lah kepada Radio IKIM. Pada hari Jumaat yang lalu 1 September kita ada satu program besar-besaran di Masjid Seri Sendayan sempena apa dipanggil malam munajat sempena penubuhan Radio IKIM yang ke-22, makna 22 tahun dah umur Radio IKIM, dan kita berharap Radio IKIM ini dia menjadi satu radio, stesen radio Islami yang menjadi rujukan lah kepada orang Islam dan juga kepada orang bukan Islam. Jadi tajuk yang diberi pada hari ini ni nampaknya tajuknya agak catchy lah, berkenaan dengan isu semasa. Tapi sebenarnya kan Syafiq dan para pendengar dan penonton sekalian, bila kita bercakap
Jadi sama ada sebuah pemerintah di Malaysia ni, sekular tak sekular ni, dia bergantung kepada mana asas dia. Kerana itu bagi saya sebagai seorang yang mempelajari undang-undang, kedua-dua undang-undang syariah pembelajar, undang-undang sivil pembelajar. Dalam bab undang-undang sivil, saya punya major di antara pengkhususan saya yang pertama sekali ialah perlembagaan. Ada lagi yang lain bahawa jenayah, syariah, jenayah dan sebagainya itu. Jadi apabila saya melihat kepada isu ini, saya mengatakan bahawa pokoknya ialah perlembagaan kita. Betul. Pemerintah seseorang itu dia akan menjadi seorang pemerintah, mengetuai kerajaan. Dia datang dan pergi. Betul. Macam kita lah, kita bekerja di IKIM. Sampai masanya mungkin pesara orang lain masuk ataupun kita berhijrah ke tempat lain. Istilahnya orang panggil people comes and go lah. Tapi institusi itu remains, kekal. Seperti mana radio IKIM lah, kita mengharapkan sedemikian. Jadi dalam hal ini, asas dokumen tertinggi negara kita, Syafiq dan para pendengar sekalian, ialah perlembagaan. Perlembagaan persekutuan ini menjadi rujukan utama. Dan dia adalah undang-undang tertinggi negara. Apa saja akan rujuk pada perlembagaan. Dalam konteks ini, pada pengamatan saya lah, Syafiq dan para pendengar sekalian, bahawa sesebuah pemerintah dia tidak boleh lari daripada peruntukan-peruntukan yang ada dalam perlembagaan ini. Kerana itu, kalau kita nak katakan sesebuah pemerintah itu Islamik ke tak Islamik ke, sekular tak sekular ke, itu hanyalah ungkapan-ungkapan yang tidak merujuk kepada perlembagaan itu sendiri. Jadi asas yang mengatakan bahawa sesebuah pemerintahan di Malaysia mestilah berasaskan pada perlembagaan itu merujuk kepada perkara yang paling pokok. Dan perlembagaan ialah perkara 3 urungan 1, iaitu berkaitan dengan Islam adalah agama bagi persekutuan, dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. So mana-mana bahagian persekutuan ni maknanya apa? Kita ada 13 negeri campur 14, iaitu yang ke-14 itu ialah wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Kesemua 13 negeri tercampur satu wilayah ini boleh, maknanya seseorang itu mengamalkan agamanya dengan syarat bagi agama bukan Islam, amal agamanya dengan syarat aman dan damai. Jadi tak boleh menyebabkan kekecohan dan sebagainya. Jadi sebenarnya peruntukan perkara 3 kurungan 1 seperti mana saya telah berbicara dan saya telah berkongsi banyak kali. Ini bukan satu peruntukan yang asasnya itu sudah ada dalam laporan kertas putih ataupun dipanggil sebagai white paper oleh Suruhanjaya RAID. Saya dah bincang pada minggu lalu. Apabila kita nak merdeka, British dia set up menubuhkan Suruhanjaya RAID yang diketuai oleh Lord RAID lah. Kita bertuah, kita ada seorang Islam iaitu Justice Hamid daripada Pakistan. So asalnya itu tidak ada peruntukan berkenaan dengan Islam sebagai agama persekutuan. Jadi parti-parti perikatan pada masa itu yang dikuasai oleh UMNO, MCA dan IMC. Ini hakikat pada masa itu yang menjadi dominan. Itu fakta itu dia tak boleh nak buang. Itu adalah fakta sejarah. Waktu itu berlaku. Mereka setelah berbincang bahawa dalam white paper yang disebut di situ, iaitu disebut bahawa tidak ada peruntukan berkenaan dengan Islam. Jadi bila melihat pada perkara ini, dicadangkan dimasukkan peruntukan berkenaan dengan Islam. Dan nak masukkan Islam dalam perlembagaan ini bukan satu benda yang senang, yang mudah. Orang kata senang saja kan masuk peruntukan Islam sebagai agama persekutuan ni. Bersilat, bincang. Isunya ialah berkenaan dengan duli-duli yang maha mulia, sultan-sultan pada masa itulah merasakan bahawa mereka khawatir. Kerana itu mereka pada awalnya tak setuju. Mereka khawatir sebab agama ini adalah, ketua agama adalah sultan. Kita tahu di Malaysia ni, di semenanjung Malaysia, in particular kita ada 9 sultan.
Dan ketua agama adalah sultan-sultan Tuanku. Dan ini telah diiktiraf oleh British semasa mereka menjajah. Adanya penjajahan pangkor itu diberikan kuasa absolut yang lain-lain itu kepada British menasihati sultan, tapi dalam aspek yang berkenaan dengan agama dan adat resam Melayu itu diberi kuasa sepenuhnya kepada sultan. Jadi bila nak merdeka, kita cerita pada minggu sudah kan, sultan-sultan pun takutlah nanti kuasa dia akan berkurang, akan duduk di federal, di persekutuan, tidak di negeri. Maka adalah siri-siri perbincangan berkenaan dengan perkara ini. Bukan mudah. Saya merujuk kepada satu tulisan yang ditulis oleh Prof. Madia Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein. Sekarang ni dia bertugas di Universiti Malaysia Pahang. Apa yang saya dapat baca dalam tulisan beliau ni ialah apabila raja-raja ni tak bersetuju, maka dirunding lagi, dibincangkan lagi. Saya boleh nak ungkitkan di sini bahawa ada satu memorandum raja-raja dan usul daripada Parti Perikatan yang dikemukakan kepada Jawatankuasa Kerja Penyemakan Cadangan Perlembagaan Persekutuan yang bersidang daripada 22 Februari hingga 27 April 1957. Di mana pada masa itu yang saya sebut di awal tadi, raja-raja tidak bersetuju dimasukkan peruntukan Islam sebagai agama persekutuan. Jadi Jawatankuasa ini perlu menimbang balik. Maka dibincang dan dinyatakan dalam satu telegram Commonwealth Relations Office CRO pada 1 Mac 1957, iaitu timbul salah faham oleh raja-raja bahawa agama resmi disebut pada masa itu adalah agama resmi bagi persekutuan di bawah perlembagaan baru itu yang memungkinkan raja-raja tidak lagi ada kuasa berkenaan dengan Islam. Jadi akhirnya perundingan tersebut dibawa dan dibincangkan dan akhirnya dipersetujui oleh raja-raja setelah diyakinkan oleh pihak-pihak berkenaan bahawa raja-raja adalah kekal sebagai ketua agama Islam bagi negeri-negeri kerana ini diabsahkan dalam perlembagaan. Yang kedua, penyusunan perlembagaan baru yang dicadangkan ini, agama Islam adalah agama yang kekal dipelihara di peringkat negeri. So, agama Islam masih berkuasa oleh Sultan. Yang kedua, agama Islam itu kekal terpelihara di bawah negeri, bukan di persekutuan. Dan raja-raja Melayu akhirnya bersetuju supaya peruntukan ini diangkat untuk dimasukkan sebagai peruntukan dalam perlembagaan persekutuan. So kita baca asalnya report tu tidak ada. Apa yang saya nak sebut di sini adalah bila kita bersetuju dan sultan-sultan bersetuju peruntukan ini, ada isu timbul pula. Dalam Suruhanjaya Red, ni saya nak cerita ni sama ada permintaan itu sekular atau tidak. Dalam Suruhanjaya Red, dalam white paper tu, dia menyebut secara jelas gitu. Apabila dimasukkan, the religion of Islam shall be, dia panggil the religion of Malaya shall be Islam. The observance of this principle shall not impose any disability on non-Muslim nationals professing and practicing their own religions and shall not imply that the state is not a secular state. Isu ini timbul dalam Suruhanjaya Red. Dalam report white paper itu disebut walaupun telah dipersetujui bahawa region of Malaysia ataupun Melaya pada masa itu mesti Islam, tapi ia tidak menafikan bahawa Malaysia adalah negara sekular dalam report Suruhanjaya Red dalam white paper. So apa yang menarik di sini ialah perkara itu tidak dimasukkan dalam peruntukan mana-mana peruntukan dalam perlembagaan. Tengoklah dalam perlembagaan kita daripada muka surat pertama ataupun kita boleh istilahkan daripada perkara 1 sehingga ke perkara 183 tidak ada perkataan sekular langsung. Bahkan disebut banyak kali tentang agama Islam dalam hal ini. Apa yang saya nak kongsikan dengan Syafiq dan para penutur sekalian bahawa rang undang-undang perlembagaan
dia panggil The Malayan Independence Bill ni telah dimajukan kepada House of Commons pada 9 Julai 1957 dan diluluskan tanpa pindaan pada 19 Julai 1957. Dan seterusnya dimajukan ke House of Lords pada 25 Julai 1957 untuk dibahaskan dan diluluskan tanpa pindaan. Jadi apa yang saya nyatakan di sini adalah peruntukan Islam sebagai agama persekutuan itu menjadi kalaulah isu Islam itu menjadi persoalan, menjadi bahas, akan dibahaskan kedua-dua dewan, iaitu House of Commons dan juga House of Lords. Apa yang saya boleh katakan di sini bahawa sultan-sultan telah bersetuju, Parlimen di British, House of Commons dan House of Lords bersetuju bahawa Islam ini menjadi satu peruntukan yang utama yang diberi dalam perlembagaan. Jadi ada orang berkata, bukankah perlembagaan ini sekular? Kerana dalam White Report daripada Sultan Jalaludin mengatakan sekular. Itu hanya sebagai report yang menyatakan sedemikian, tetapi tidak ada asas yang selepas itu mengatakan bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara sekular. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini, bila kita ada peruntukan yang sedemikian, menjadikan bahawa sesebuah pemerintah datanglah daripada mana parti pun, dia tidak boleh memerintah negara ini secara sekular. Kerana peruntukan ini menaungi, iaitu Islam itu menaungi, ibarat seperti mana yang saya pernah nukilkan dalam episod perbincangan saya yang lalu. Betul. Bahawa agama Islam ini ibarat pokok jati yang tinggi, yang dia menaungi agama-agama lain. Dan ini termaktub dan banyaklah saya ingat kes-kes yang merungkaikan perkara ini. Syafiq, dalam masa yang sama kita ada perkara 32 dan juga perkara 33 berkenaan dengan hal ini. Apabila kita bercakap tentang Islam, ketua agama Islam adalah sultan. Di peringkat persekutuan, siapa ketua agama Islam? Kita tidak ada ketua agama Islam bagi peringkat persekutuan. Agung yang di Pertuan Agung, dia hanyalah di bawah perkara 32 dan 33. Dia menjadi ketua agama bagi negeri-negeri yang tidak ada sultan, iaitu wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan Putrajaya serta negeri-negeri di Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Jadi tidak ada ketua agama bagi persekutuan. Negeri-negeri ini yang ada. Tapi bagi negeri yang tak ada sultan, yang di Pertuan Agong adalah ketua agama bagi negeri-negeri tersebut. Jadi apa yang saya nak sebut di sini adalah sultan mestilah seorang Islam. Tak boleh orang tak Islam. Betul. 9 negeri kita ada sultan. Disebut dan termaktub dalam undang-undang tubuh negeri baik sebelum merdeka. Ingat saya telah bercerita dalam siaran-siaran yang lalu. Perlembagaan ini di bawah perkara 4/1 menyebut dengan jelas perlembagaan ini adalah undang-undang tertinggi, dan mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan peruntukan perlembagaan ini selepas merdeka, mana-mana negeri ke mana-mana ke akan terbatas setakat mana ianya bersalahan dengan perlembagaan. Tapi kalau ada undang-undang yang dibuat sebelum merdeka, walaupun dia bercanggah dengan perlembagaan, dia tidak terbatal. Jadi kalau undang-undang tubuh negeri yang telah memperuntukkan sesuatu yang bercanggah dengan perlembagaan sebelum merdeka, dia tidak terbatal. Jadi pendek cerita saya nak cerita di sini ialah peruntukan dalam 9 negeri ini, syarat dalam undang-undang tubuh negeri seorang menteri besar ataupun dipanggil chief minister ke ketua menteri, tapi selalu menteri besar lah, mestilah seorang Islam. Jadi 9 negeri ini mesti seorang Islam, mesti menjadi MP, tak boleh orang lain. Cuma ada isu di peringkat persekutuan. Isunya ialah Perdana Menteri ini ada tak disyaratkan dalam perlembagaan kita mesti seorang Islam? Jawapannya tidak ada. Dalam perlembagaan dia hanya menyebut di bawah perkara 43 kurungan 2 kurungan A,
iaitu Yang di-Pertuan Agong apabila dia melantik Perdana Menteri. Sebab Yang di-Pertuan Agong dia mestilah melantik jemaah menteri. Jadi sebelum nak melantik jemaah menteri, mestilah nak melantik ketua dia. Ketua dia siapa? Perdana Menteri, iaitu di bawah perkara 43 kurungan 2. Jadi the cabinet shall be appointed as follows, iaitu say the Yang di-Pertuan Agong shall first appoint as Perdana Menteri Prime Minister to preside over the cabinet a member of House of Representatives. Mesti lantik Perdana Menteri daripada House of Representative, iaitu Dewan Rakyat. Dengan syarat apa? Pada who in his judgment, pada pandangan baginda Tuanku, iaitu Agong, is likely to command the confidence of majority of the members of that house, iaitu dia mendapat majoriti kepercayaan ahli Dewan Rakyat. Jadi kita ada 222 ahli Dewan Rakyat. Jadi berapa untuk dapatkan majoriti? 2/3. Tak perlu dia mesti mendapat majoriti, bukan 2/3 sokongan majoriti, bukan 2/3. Berapa jumlah daripada 222 kita cukup dengan majoriti, iaitu 121. Kalau kiraan saya lah, betul tak? 121 di mana dia sudah menjadi maknanya pada. Tapi prerogatif ini prerogatif Yang di-Pertuan Agong. Nak lantik siapa? Tidak ada dalam perlembagaan mesti seorang Islam. Tapi pendek ceritanya ialah apabila seorang Perdana Menteri itu dilantik, dia juga adalah secara automatik di bawah peraturan Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam. Yang diperuntukkan di bawah Majlis Raja-Raja. Bahawa dengan peraturan MKI yang baru tahun 2022, pengurusinya adalah seorang sultan yang akan bergilir-gilir. Buat masa ini Sultan Selangor. 28 hari bulan baru ni ada mesyuarat MKI yang ke-70. Timbalan pengurusi mestilah seorang Perdana Menteri. Macam mana kalau kita selaras dengan MKI? Seorang yang Tuanku Agong nak melantik seorang Perdana Menteri yang bukan Islam. Sebab syarat MKI, timbalan pengurusi mestilah Perdana Menteri. Mestilah seorang Islam. Jadi ini adalah budi bicara oleh Agong yang termaktub dalam negeri-negeri sultan untuk melantik seorang Perdana Menteri ataupun seorang Menteri Besar yang pada kapasiti dia mestilah ini. Okey. Dan kena ingat bahawa negeri-negeri yang saya sebut tadi, yang negeri dia ada sultan dan dia adalah memastikan, dia mestilah memastikan tuanku tu mesti memastikan bahawa Menteri Besar tu adalah juga seorang Islam. Jadi dalam sumpah angkat jawatan Perdana Menteri, kita tengok Perdana Menteri dia angkat sumpah, dia sebut apa? Dia sama juga seperti yang dia Pertuan Agong skrip dia. Iaitu angkat sumpah wallahi wa tallahi wa billahi. Maknanya di sini ialah dalam kerangka perlembagaan yang ada, datanglah dari mana parti pun, sesebuah pemerintah di Malaysia mestilah memerintah secara Islam kerana peruntukan-peruntukan yang ada itu. Saya nak sambung walaupun masa mencuri besar. Perkara 37 berkenaan dengan bahagian 1 dan 2 yang berkaitan dengan jadual 4 yang menyatakan, saya dah bincang dah banyak kali, iaitu apabila seseorang yang di-Pertuan Agong itu dilantik, dia berangkat sumpah sebagai yang di-Pertuan Agong. Saya dah baca dah dan kita pun dah baca dah dan kita baru sebut tadi, dia mestilah menjunjung dengan perkataan dan disebut secara jelas dalam perlembagaan, walaupun perlembagaan itu dalam versi bahasa Inggeris, diletakkan kedua-dua versi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, iaitu sesungguhnya kami berikrar mengaku dengan sesungguhnya. Pada awalnya dengan wabillahi wa tallahi, kan, ayat-ayat yang wallahi wabillahi wa tallahi itu, ini satu lafaz yang sumpah yang mesti dia jaga. Iaitu dia mestilah memelihara pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap
di atas pemerintahan yang adil dan aman dalam negeri ini. Jadi sebagai seorang di-Pertuan Agong yang menaungi menjadi kepala negara tahu, dia mesti memastikan agama Islam terpelihara. Mana mungkin negara ini bersifat sekular, mana mungkin negara ini diperintah oleh mereka yang sekular. Kerana perlembagaan menjamin supaya pemerintahan di Malaysia sentiasa mengikut landasan Islam yang pokok asasnya ialah perlembagaan persekutuan di bawah perkara 3/1, iaitu Islam adalah agama persekutuan. Tu Syafiq, baik, untuk round pertama dulu. Saya mendengar satu persatu ni macam memang betul kita kembali balik ingat dan refresh lagi kan apa itu perlembagaan persekutuan. Lebih-lebih lagi ada yang mengatakan tentang isu sekular ini kan, dikatakan pelbagai lah macam-macam tomahan. Tapi bila kita susun dengarkan kembali dan ikut lagi fakta-fakta itu, ianya ternyata jauh daripada apa yang dikatakan itu kan. Lebih memahami dengan apa yang telah pun ditetapkan dalam negara kita, yang mana menjaga institusi agama itu dengan sebaik mungkin dan hidup secara aman, harmoni. Masya Allah. Okey, kita akan berehat seketika tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat pendengar. Kita akan kembali lagi selepas ini. Untuk anda yang berada di platform media sosial kita, boleh sama-sama hantarkan soalan pertanyaan. Kalau ada, insya-Allah kita boleh bawakan untuk siaran kita perbincangan pada akan datang nanti. Dan kalau ada learning point ataupun apa pandangan anda, boleh letakkan di bahagian ruangan komen di Facebook juga di YouTube IKIM. Kita nak berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, kekal bersama Radio IKIM. Masjid Al-Kautsar. Masjid Al-Kautsar atau Masjid Besar Tawau adalah sebuah masjid yang terkenal di Tawau, Sabah. Ia merupakan masjid terbesar di Sabah dan didirikan bersebelahan dengan kawasan laut di Jalan Trausen atau Jalan Persisir. Masjid ini mula dibina pada 19 Jun 1997 dan boleh menampung sehingga 17,000 jemaah dalam satu masa. Pembinaan Masjid Al-Kautsar telah siap sepenuhnya pada Oktober 2002. Ia telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu, iaitu Tuanku Said Sirajuddin Tuanku Said Putra Jamalul Lail pada 13 Ogos 2004. Selain kemudahan untuk beribadah, masjid ini turut dilengkapi dengan beberapa kemudahan lain, antaranya perpustakaan, dewan seminar, pejabat pentadbir dan tempat menyimpan kasut dan barang secara berbayar bagi mengelakkan berlakunya sebarang kes kecurian. Nak tahu yang terkini tentang Radio IKIM? Atau nak tengok video menarik daripada para penyampai Radio IKIM? Atau anda nak tahu apa yang best? Jom ikuti kami di semua platform media sosial. Kalau di FB, cari kami di IKIM FM, Instagram ikim.my dan TikTok @Radio IKIM. Kalau tak ikuti, anda yang rugi. Mencari ilmu pengetahuan dan kisah berkaitan sirah Nabi? Ayuh semua pendengar Radio IKIM menelusuri kisah-kisah para Nabi bersama Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid yang bersiaran menerusi siri audio podcast di podcast.ikim.my, di aplikasi Radio IKIM atau di platform Spotify dengan kata kunci carian IKIM FM Terhad sehingga 31 Disember 2023 sahaja. Nak tahu juga platform digital Radio IKIM yang ada? Hanya pergi ke slick.bio/IKIMFM. Saya ulangi, slick.bio/IKIMFM. Selain itu, dengarkan juga podcast pilihan seperti Tafsir Al-Quran, Syariah dan Perundangan, Topik Jumaat dan banyak lagi yang disediakan di dalam audio podcast Spotify Radio IKIM. Kami menjanjikan tawaran rancangan yang terbaik untuk anda. Selamat mendengar. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur, Alhamdulillah, anda masih lagi bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Dan bagi anda yang mungkin baru buka pasang Radio IKIM, sekarang kita berada di rancangan Syariah dan Perundangan bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah
Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Bincang-bincang kita berkaitan apakah pemerintah Malaysia sekular? Ini pertanyaan dan juga sentiasa jadi persoalan kan. Ada yang macam-macam lah kata itu ini kan, tapi kita berbalik kepada asasnya, Doktor, Prof, kalau kita lihat di situ bagaimana kita ini rakyat Malaysia perlu memahami sebenar-benarnya kan, perlembagaan persekutuan itu yang sentiasa akan terus kekal menjadi rujukan kita setiap rakyat Malaysia. Baik, banyak yang kita faham tadi. Namun Doktor, kita nak sambung sedikit lagi Doktor. Apakah perlembagaan persekutuan merupakan sebuah dokumen sekular dan menafikan kedudukan agama Islam di Malaysia, Doktor? Sambungan sikit Doktor, silakan. Okey, terima kasih Syafiq. Ya. Jadi bila kita bercakap, saya nak ghostan balik lah. Orang tahu sebut ghostan lah. Ghostan. Reverse ghostan lah. Kita balik sikit. Bila kita cakap pasal agama Islam di Malaysia, kita tadi dah cerita tentang kedudukan agama Islam di bawah peruntukan 31 pelbagai. Dalam semua negeri, diperuntukkan di bawah undang-undang tubuh negeri bahawa Islam mestilah menjadi agama, kalau disebutlah, saya tak suka sebut benda ni, tapi disebabkan sebagai agama resmi. Tapi saya tak suka sebut agama, sebagai saya agama persekutuan ataupun agama negeri. Tapi bagi negeri ni ada setengah keseluruhan negeri, kecuali negeri Sarawak saja yang tidak ada peruntukan meletakkan agama Islam tu sebagai agama resmi ataupun agama negeri lah dalam konteks ini. Wilayah persekutuan kita tak termasuk juga, sebab dia wilayah persekutuan ni dia tidak ada DUN, dia terus kepada parlimen. Jadi apabila kita catatkan bahawa kalau kita katakan perlembagaan itu sebuah dokumen sekular, hari ini apabila seseorang itu terpilih melalui undi dalam pilihan raya umum, dalam pilihan negeri, kita telah lalui pilihan raya umum pada bulan 11 tahun lalu. Pilihan raya negeri bagi 6 negeri baru-baru ini. Jadi apabila sebagai seorang wakil rakyat di Dewan Rakyat, yang pertama sekali apa dia akan buat apabila dia masuk Dewan Rakyat, dia kena angkat sumpah. Tak kira lah dia siapa pun. Individu, dia tak ada parti ke, dia tiket bebas ke, dia mesti angkat sumpah untuk dia nak jadi sebagai ahli parlimen ataupun wakil rakyat di Dewan Rakyat. Kalau dia tak angkat sumpah tu, dia tak boleh jadi ahli parlimen berdaftar. Dia kena, apa ungkapan dia? Dia akan bercakap lah, saya akan tak setia apa semua dan menjunjung perlembagaan persekutuan. Jadi apa lagi kalau kita nak kata kita sebagai rakyat, apabila kita dipilih oleh rakyat menjadi wakil rakyat, kita pun menjunjung perlembagaan. Jadi kalau kita kata dokumen itu sekular, jadi kita macam nak jadi wakil rakyat. Ini isu yang penting apabila kita nak katakan, kalau katalah perlembagaan itu perlembagaan yang sekular, sedangkan kita sendiri kita jadi wakil rakyat, kita menjunjung, kita angkat sumpah taat setia pada raja negara dan kita mengangkat perlembagaan itu sebagai dokumen yang tertinggi. Itu yang poin yang saya nak reverse sedikit, yang saya nak cerita. Kemudian juga saya tak sempatlah pada round pertama berkenaan dengan ini. Saya ingat perlulah kita memperingati keistimewaan privileges, hak-hak keistimewaan yang diberi pada orang Melayu dan Bumi Putra di bawah perkara 153. Ini ada dari sudut kota, ada, boleh dibuat kota. Kerana itu tak boleh dicabar. Kemudian dalam satu perkara lagi yang saya rasa penting yang saya nak sebut, saya tak sempat nak sebut tadi, 12.2. Perkara 12 ni berkenaan dengan hak, berkenaan dengan pendidikan. Semua orang diberi hak untuk pendidikan. Tetapi untuk orang Islam diberi hak yang lebih dan tak boleh dipertikaikan. Tak boleh orang soal, kenapa agama Islam, pendidikan agama Islam diberi peruntukan yang besar? Kenapa JAKIM tiap-tiap tahun, nanti bajet bulan 10 ni dengarlah, lebih daripada 1 bilion diberi pada JAKIM. JAKIM buat apa duit sampai banyak 1 bilion ni? Lebih daripada 1 bilion ni, 1.3 ke, ada sekali tu 1.5. Cuba semak tengok, 3 suku daripada peruntukan itu diberi untuk dia bayar allowance guru kafar, bayar imam, bayar itu, bayar ni.
pendidikan yang nombor banyak sekali, pendidikan Islam. Dan tak boleh persoalkan ini adalah perlembagaan. Jadi kalau kita dengar-dengar, tak kira orang Islam ke, orang bukan Islam, mempertikaikan kenapa kerajaan membelajar besar kepada agama Islam ni ada dalam perlembagaan. Jadi mana boleh seorang itu yang memerintah itu kita anggap dia sekular, sebab dia mesti memberikan pertukaran yang besar kepada agama Islam kerana ini terpelihara dalam perlembagaan itu yang nak sebut. Jadi balik kepada cerita pasal perlembagaan ini sekular tak sekular. Soalan nombor satu, ada tak peruntukan ataupun sebutan satu perkataan sekular dalam perlembagaan? Saya ni duk carilah daripada perkara 1 sampai 183 duk baca lah. Ni tengoklah ni Syafiq saya buku ni dah macam ni punya rupa ni. Tak ada satu lagi dah macam nak hancur dah. Kan dah nak hancur dah. Duk cari-cari kan tak ada yang menyebut dalam perlembagaan ini sekular. Kita tidak seperti Turki dan India. Jelas dalam pertukaran itu menyebut negara itu adalah negara sekular dan perlembagaan itu adalah perlembagaan sekular. Jadi yang penting di sini ialah hanya agama Islam sahaja disebut dalam perlembagaan. Tidak ada agama lain disebut. Islam agama persekutuan, tapi agama-agama lain dia tak sebut. Agama A, agama B, agama C, agama D, tak letak agama-agama lain. Tapi Islam disebut secara jelas. Kemudian, Profesor Emeritus Dr. Shah Salim Faruqi berpendapat bahawa kalau kita melihat pada peruntukan agama resmi bagi negara, tidak dimasukkan dalam perlembagaan negara dalam sesebuah negara sekular dan tiada peruntukan serta bantuan diberikan pada aktiviti-aktiviti. Kalaulah kita katakan perlembagaan ini sebuah ada peruntukan sekular, maka tak adalah peruntukan-peruntukan yang kita sebut tadi yang memberi kelebihan, yang menaungi Islam dan sebagainya. Kerana itu kalau kita lihat dalam perlembagaan ini, Syafiq dan para pendengar dan penonton sekalian, tidak kurang 20 kali agama itu diulang. Okay? Agama diberikan penekanan dan kedudukan yang tinggi, sekaligus membuktikan perlembagaan persekutuan bukan sekular. Kerana bila kita sebut sekular, dia bermaksud kita mengasingkan urusan duniawi dan ukhrawi. Jadi kalau kita nak tafsirkan perlembagaan ini perlembagaan sekular, bagi saya amat-amat merugikan agama Islam, amat-amat merugikan orang-orang Islam di Malaysia. Sebab tidak ada peruntukan yang sedemikian, yang menyatakan sedemikian. Kalau kita lihat dalam pembacaan saya, almarhum Profesor Ahmad Ibrahim, dia sendiri dalam penulisan dia, dalam pembentangan kertas kerja, siapa tak kenal Prof. Ahmad Ibrahim, kan? Saya dah bincang dalam satu ruangan di sini. Betul. Dalam bulan sudah kalau tak silap saya, berkenaan dengan this memorial Ahmad Ibrahim Memorial Lecture, yang merupakan seorang arkitek perundungan Islam di Malaysia. Dia tak bersetuju yang mengatakan bahawa Malaysia ini adalah negara sekular. Kerana bagi beliau, Allah yarham, Prof. Ahmad Ibrahim, perkara 31 itu seharusnya meliputi undang-undang utama negara. Jadi apabila kita nak mentafsirkan undang-undang, kena ingat kita ada perkara 3. Kita ingat bahawa Agong ni dilantik daripada 9 raja-raja. Agong ni memelihara agama Islam. Kita kena pergi kepada peruntukan-peruntukan yang lain. Kerana itu saya sering membicarakan dan saya sering berkongsi bahawa pentafsiran perlembagaan tak boleh baca satu peruntukan dan itu saja tafsiran. Dia kena baca secara holistik, secara menyeluruh. Macam kita baca ayat-ayat Al-Quran, tak boleh satu ayat itu kemudian berdebuk kita buat satu hukum ataupun satu pandangan. Dia kena juga rujuk kepada ayat-ayat yang lain. Kita tahu ayat-ayat yang menekankan keimanan dengan ayat-ayat yang datang kemudian semasa Nabi di Madinah, yang cerita ayat muhkamat menceritakan tentang perundangan,
dia ada saling lengkap melengkapi. Tak boleh diasingkan. Justru begitu juga dalam perlembagaan. Sekiranya betul perlembagaan persekutuan ini bersifat sekular dan menafikan agama Islam, tidak mungkin banyak peruntukan-peruntukan yang saya sebut tadi. Tak habis, tak sempat kita nak kongsi banyak lagi ya. Betul. Yang berkaitan dengan agama Islam yang dinyatakan. Ada mungkin orang bertanya, kalau macam tu kenapa Islam ni, undang-undang Islam tak boleh dilaksanakan di Malaysia kah? Ya. Undang-undang Islam dilaksanakan. Saya kata tak boleh laksana. Cuma ada had bidang kuasanya. Umpamanya enactment jenayah syariah. Itu negeri. Betul. Dia mempunyai peruntukan yang di mana parlimen yang akan beri kuasa kepadanya, had bidang kuasa. Dan kita tahu bahawa ada usul untuk kita nak minda Akta 355 daripada 3 tahun penjara, RM5,000 enam sebatan kepada satu jumlah yang lebih tinggi. Maka ikut proses. Dan kita mesti setuju. Tak boleh siapa pun tak setuju. Kalau kata ada orang Islam kata saya tak setuju kepada pindahan ni, saya rasa itu satu benda yang salah. Kita setuju. Cuma kita berunding lah. Umpamanya saya nak naikkan pada 100 kali sebatan. Kena jelaskan 1 kali sebatan tu 100 kali sebatan macam mana? Sebatan cara sivil ke? Kalau cara sivil, mati orang tu. Cara jabatan syariah macam mana? Nabi pun banyak riwayat. 100 sebatan tu macam-macam riwayat. So kita kena jelaskan supaya orang tak confuse. Especially orang-orang bukan Islam. Jadi mereka ni tak faham. Jadi kita sebagai seorang Islam, kalau kita sendiri tak berdakwah, memahamkan orang bukan Islam, dan kita sendiri juga tak memahamkan di kalangan orang Islam juga, akibatnya itu yang menjadi masalah, polemik yang tak habis-habis. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini bahawa soalan yang Syafiq tuju pada saya tu secara nyata, perlembagaan ini pada hemat saya bukanlah sebagai sebuah dokumen yang sekular, dengan lain perkataan menjadikan Malaysia ni bukan negara sekular, dan pemerintahan dulu, kini dan selamanya mestilah berteraskan kepada perlembagaan dan mestilah berteraskan kepada menjunjung apa yang disebut sebagai agama Islam tu, agama yang menaungi kepada agama-agama lain. Ada orang bertanya saya, bukankah perlembagaan ini boleh dipindah dengan 2/3 majoriti? Betul, boleh pindah. Tapi ada peruntukan-peruntukan di mana pindahan itu mestilah diperoleh daripada perkenan Majlis Raja-Raja. Bukan agung tau. Majlis Raja-Raja. Contohnya berkenaan dengan agama Islam, tak boleh pindah kalau tidak mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Berkenaan dengan hak istimewa Melayu, tak boleh pindah tanpa persetujuan perkenan orang Melayu, Raja-Raja Melayu. Berkenaan dengan bahasa kebangsaan, semua peruntukan ini dengan lain bahasa lah, bahasa ini protected. Nak pindah oleh sesiapa pun, saya tak kata tak boleh secara total, tapi bagi saya agak mustahil untuk nak buat pindahan tersebut selagi mana yang di-Pertuan Agong, institusi yang di-Pertuan Agong wujud, selagi mana kita ada 9 sultan yang menaungi negeri-negeri yang membentuk institusi agung. Jadi itu dulu Syafiq. Betul. Masya Allah. Jelas apa yang kita dapat kefahaman di sini berkaitan dengan perlembagaan persekutuan jauh sama sekali. Apatah lagi bila doktor sendiri melihat daripada perlembagaan buku yang terkandung itu pun memang tak tersebut pun ada sekular dekat situ kan. Sebab tu sahabat-sahabat kita yang berikan juga perhatian di dalam segmen kita di sini di Facebook juga di YouTube, ada sahabat kita Fauzia Harun berkata pencerahan yang baik untuk semua. Oleh itu janganlah bercakap ikut hati, nanti rosak semua katanya. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang mendengar dan menerima tanpa berfikir. Ini penting kan, sebab itu kita kena rujuk lagi perlembagaan persekutuan di situ. Dan di YouTube Najib Salam itu nama